Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami pelajar kursus STQM 2223 akan membentangkan projek berkumpulan kami yang bertajuk Analisis Penyebaran COVID-19 di Negeri Selangor menggunakan model SIR. Pembentangan ini akan mengandungi 5 tajuk kecil seperti yang telah dinyatakan. Yang pertama, pengenalan model asal, penyataan masalah, kaedah penyelesaian dan juga rujukan. Jadi kita pergi kepada skop yang pertama iaitu pengenalan. Sedikit pengenalan tentang projek ini. Pada Disember 2019, wabak penyakit yang dikenali sebagai coronavirus iaitu satu penyakit yang mengganggu sistem pernafasan dan boleh membawa maut telah dikenal pasti di Wuhan, wilayah Hubei, China pada 11 Mac 2020. WHO atau juga dikenali sebagai Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengisytiharkan penyakit ini sebagai pandemik yang merebak ke seluruh dunia. Serangan penyakit ini merebak dengan begitu pantas sekali ke negara-negara lain. Kerajaan di seluruh negara telah mengarahkan semua penduduk untuk terus mengasingkan diri meskipun dalam keadaan yang sukar. Memandangkan penyakit ini tidak pernah wujud sebelum ini, masalah ketiadaan ubat ataupun vaksin yang sesuai menjadi punca wabak ini terus merebak. Oleh itu, sebagai langkah awal, kerajaan telah melancarkan strategi dengan memperkenalkan penggunaan topeng muka, penjarakan sosial dan kuarantin diri yang dilaksanakan bagi mengurangkan serta mengawal wabak. Dalam konteks ini, model matematik diperlukan untuk menganggarkan pendedahan, penularan serta pemulihan penyakit bagi populasi di Selangor berdasarkan bilangan kes harian COVID-19 yang dilaporkan. Negeri Selangor telah mengambil langkah-langkah yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk mengawal penyebaran penyakit ini. Walau bagaimanapun pada fasa ini, faktor penting seperti kepadatan penduduk, bukti yang tidak mencukupi untuk sistem yang berbeza, mekanisme penghantaran dan ketiadaan vaksin yang betul telah menyukarkan proses menangani penyakit yang membawa maut ini, terutama di kawasan-kawasan pedalaman. Pemodelan matematik perlulah dibangunkan kerana ianya penting untuk memberikan pandangan dan membuat ramalan tentang pandemik, merancang strategi serta dasar kawalan yang berkesan. Pendekatan pemodelan membantu untuk memahami, meramalkan kemungkinan dan keterukan wabak penyakit serta menyediakan maklumat penting untuk menentukan intensiti campur tangan penyakit COVID-19. Model mudah dijangkiti dibuang SIR dan pengubahsuaian lanjutannya seperti model matematik Extended Susceptible Infected Remove ESIR dalam pelbagai bentuk telah digunakan dalam kajian terdahulu untuk memodelkan penyebaran COVID-19 dalam komuniti. Dalam kajian kami menggunakan set data COVID-19 daripada GitHub dalam bentuk siri masa meliputi data dari Januari hingga Disember 2021. Ini membolehkan kami menganggarkan perkembangan penyebaran COVID-19 di Selangor. Baiklah, mari kita lihat pula model asal. S adalah merangkumi populasi penduduk Selangor. I adalah populasi penduduk Selangor yang dijangkiti COVID-19. R adalah populasi penduduk Selangor yang sembuh daripada COVID-19. Manakala alfa pula adalah kadar kebolehjangkitan COVID-19, beta adalah kadar kesembuhan COVID-19 dan mu adalah kadar keberkesanan vaksin COVID-19. Berikut merupakan persamaannya. Penyataan masalah berikut ialah persamaan yang telah kami ubah suai untuk mencapai matlamat kami, iaitu untuk menganalisis penyebaran COVID-19 di negeri Selangor dengan menggunakan model SIR. Antara perubahan yang dilakukan adalah pengguguran parameter mu. Parameter mu adalah kadar keberkesanan vaksin. Parameter ini digugurkan kerana data yang tidak lengkap bagi kadar keberkesanan vaksin di Selangor. Data yang tidak lengkap akan menyebabkan nilai parameter tidak dapat diperoleh ataupun dianggar dan seterusnya, sistem persamaan tidak dapat diselesaikan. Selain itu, terdapat dua parameter baru yang dimasukkan dalam model, iaitu parameter B dan parameter D. Definisi bagi parameter B dan D seperti yang dinyatakan pada slide sebelum ini. Parameter B dimasukkan untuk mengenal pasti sekiranya pertumbuhan penduduk mempengaruhi penyebaran wabak COVID-19 di Selangor. Berdasarkan artikel yang dirujuk, pemboleh ubah arti adalah populasi yang sembuh ataupun mati disebabkan COVID-19. Oleh itu, parameter D dimasukkan untuk mengasingkan populasi yang sembuh daripada COVID-19 dan populasi yang mati akibat COVID-19 di Selangor. Ini merupakan persamaan yang telah diubah suai. Seterusnya ialah kaedah penyelesaian. Kumpulan kami memilih untuk menggunakan kaedah persamaan pembezaan linear PBL. Pertama sekali, kita perlu mengenal pasti jenis sistem persamaan kita terlebih dahulu. Bagi persamaan yang ini, ianya adalah ODE, peringkat pertama homogen tidak linear dan perkalinya adalah pemboleh ubah. Sama seperti persamaan yang ini juga, ianya adalah ODE, peringkat pertama homogen tidak linear dan perkalinya pemboleh ubah. Manakala bagi persamaan yang ini pula, ianya adalah ODE, peringkat pertama tidak homogen, linear dan perkalinya adalah malar. Memandangkan persamaan bagi sistem kami tidak linear, maka proses keliniaran perlu dilakukan terlebih dahulu
sebelum mengaplikasikan kaedah PBL. Langkah pertama untuk proses kelinearan adalah mencari titik keseimbangan bagi ketiga-tiga persamaan. Syarat untuk mencari titik tersebut adalah ds over dt, di over dt dan dr over dt perlulah bersamaan dengan kosong. Oleh itu, menerusi ds over dt diperoleh bahawa st sama dengan kosong dan it sama dengan b divided by alpha. Menerusi di over dt pula diperolehi bahawa it sama dengan kosong dan st sama dengan beta tambah d over alpha. Dan akhir sekali dr over dt menghasilkan it sama dengan kosong. Memandangkan hanya titik 000 yang memenuhi syarat untuk menjadikan ds over dt, di over dt dan dr over dt sama dengan kosong, maka ianya dipilih sebagai titik keseimbangan bagi sistem ini. Seterusnya, kita perlu melakukan matriks Jacobian untuk proses ini. Berikut merupakan formula yang perlu kita gunakan untuk mendapat matriks ini. Setelah dimasukkan komponen yang diperlukan menurut formula ini, matriks berikut diperoleh. Dengan menggantikan titik keseimbangan kita tadi ke dalam matriks tersebut, kita perolehi matriks berikut. Oleh itu, lengkaplah proses kelinearan kita yang mana inilah sistem persamaan linear yang telah terhasil. Sekarang kita beralih pula kepada kaedah PBL. Terdapat 4 komponen penting yang perlu ada dalam kaedah PBL. 4 komponen tersebut adalah nilai eigen, vektor eigen, penyelesaian am dan juga penyelesaian khusus. Pertama sekali, kita perlu mencari nilai eigen. Persamaan yang sudah kita linearkan tadi haruslah kita tukar ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu dan memasukkan nilai parameter yang diperolehi berdasarkan kajian, iaitu kadar kelahiran B sama dengan 0.189, kadar kematian D sama dengan 0.009 dan kadar kesembuhan beta sama dengan 0.084. Kadar kelahiran diperolehi menerusi laman Sesawan Jabatan Perangkaan Malaysia. Kadar kesembuhan pula dikira berdasarkan purata bagi kes yang sembuh kepada kes aktif, manakala kadar kematian pula diperolehi berdasarkan purata bagi kematian akibat COVID-19 berdasarkan tarikh kematian kepada jumlah kematian sepanjang tarikh kajian. Setelah itu, kita cari A lambda I yang mana I merupakan matriks identiti. Menerusi ini terhasillah matriks berikut. Seterusnya, kita perlu lakukan polinomial cirian berdasarkan matriks tersebut dan seterusnya mencari penentu bagi matriks tersebut. Persamaan tersebut kita sama dengan kosong untuk mendapatkan nilai eigen. Maka nilai eigen yang diperolehi adalah kosong, 0.189 dan negatif 0.093. Memandangkan kita sudah perolehi nilai eigen, sekarang kita perlulah mencari vektor eigen bagi setiap nilai eigen tersebut. Untuk mencari vektor eigen bagi lambda sama dengan kosong, kita susun dahulu dalam bentuk matriks A tolakkan dengan lambda IX sama dengan kosong. Berdasarkan matriks tersebut, kita lakukan penurunan matriks untuk memudahkan lagi matriks tersebut. Berdasarkan penurunan matriks tersebut, dapati bahawa X1 sama dengan kosong, X2 sama dengan kosong dan dengan mengandaikan X3 sama dengan 1, vektor eigen yang diperolehi bagi lambda sama dengan kosong adalah 001. Kita lakukan langkah yang sama untuk lambda sama dengan 0.189 bagi mencari vektor eigen. Masukkan ke dalam A tolak lambda IX sama dengan kosong. Seterusnya, kita lakukan pula penurunan matriks yang mana kita lakukan row echelon form terhadap matriks tersebut. Berdasarkan matriks yang diperolehi, dapati X3 sama dengan kosong, X2 sama dengan kosong dan dengan mengandaikan X1 sama dengan 1, vektor eigen yang diperolehi adalah 100 bagi lambda 0.189. Proses yang sama juga dilakukan bagi lambda negatif 0.093. Dan bagi lambda negatif 0.093, vektor eigen yang diperolehi adalah kosong, negatif 1.10714. Berikut merupakan ringkasan nilai dan vektor eigen bagi sistem persamaan ini. Dengan nilai dan vektor eigen yang diperolehi, kita boleh cari penyelesaian am bagi sistem persamaan ini. Menerusi SIR, kita masukkan nilai dan vektor eigen ke dalam persamaan tersebut. Dan hasil bagi penyelesaian amnya adalah ST sama dengan C2 kuasa 0.189T. IT pula adalah negatif 1.10714C3 kuasa negatif 0.093T. RT pula adalah C1 tambahkan dengan C3 kuasa negatif 0.093T. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kita perolehi nilai awal bagi ST, IT dan RT iaitu 6.52, 1362 dan 1697 berdasarkan 1 Februari sebagai T sama dengan kosong. Maka penyelesaian khusus boleh dicari. Berdasarkan nilai awal tadi, kita boleh cari nilai bagi perkali C1, C2 dan C3 iaitu 2927.1967, 6.52 dan negatif 1230.1967. Kemudian kita masuk
memasukkan kembali nilai C1, C2 dan C3 ke dalam penyelesaian am tadi, dan hasil bagi penyelesaian khususnya adalah seperti yang ditunjukkan dalam slide berikut. Memandangkan penentu bagi matris ini adalah sifar, maka titik singular dan rajah fasa bagi model ini tidak dapat ditentukan. Hal ini seterusnya menyebabkan tiada kesimpulan kukuh yang dapat dilakukan mengenai kestabilan model ini. Antara sebab-sebabnya ialah pemboleh ubah R adalah pemboleh ubah tidak bersandar dan sistem persamaan yang membentuk matris adalah bersandar secara linear. Berikut merupakan rujukan kami bagi melaksanakan projek ini. Sekian, terima kasih.